Berikut adalah artikel yang dipetik dari tamrintonghaffar.blogspot.com. Muhyiddin umpama buah durian yang pasti jatuh. Umpama buah durian yang hanya menunggu masa untuk gugur, ia tak perlu lagi dijolok, hanya menunggu angin sepoi meniupnya. Apabila dia jatuh, yang lain pun akan ikut sama. Maka bolehlah dijual di kaki-kaki lima untuk dimakan. InsyaAllah, itu yang akan berlaku kepada Muhyiddin dan pengampu-pengampu beliau dalam masa terdekat ini. Itulah balasan tunai Allah Subhanahu Wa Taala kepada pengkhianat-pengkhianat yang sanggup menggigit tangan yang pernah menyuap makanan kepada mereka. Berdoalah agar isu nikaji, semburit dan fitnah yang melibatkan isteri kedua tidak akan dikorek sehingga ke lubang cacing selepas ini. Tak boleh dibayangkan setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi mereka ini, Muhyiddin, Hamzah dan Azmin, duk terbayang dan berfikir berapakah jumlah sokongan atau undi yang masih kekal menyokong mereka atau jumlah yang dah lari. Apakah Muhyiddin boleh dianggap seperti lukisan karikatur di bawah ini? Buta, pekak bisu? Terdapat pepatah umpama musang berbulu ayam yang membawa maksud orang jahat yang berpura-pura baik. Tujuan pepatah ini memberi kita amaran supaya senantiasa berhati-hati dan berwaspada terhadap orang sebegini agar pisang tidak berbuah dua kali. Kini, beliau sedang bersembunyi di sebalik wabak COVID-19 kononnya dengan entah berapa kali perutusan khas disampaikan dan membaca doa yang sama yang diulang-ulang di kaca TV. Beliau ini pemimpin yang baik dan boleh dipercayai. Itulah mainan politik bagi menguatkan kedudukannya. Apapun yang dilakukan, rakyat mula jemu dan hilang kepercayaan terhadap beliau. Mengikut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 tanda atau ciri bagi mengenali orang munafik. Pertama, apabila dia bercakap, dia bohong. Kedua, apabila dia berjanji, dia tidak menepati. Dan ketiga, apabila dia diberi amanah, dia khianati. Adat Melayu pantang khianat. Orang khianat dimakan kutu. Menurut nafsu datanglah laknat. Orang laknat matinya teruk. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja benci kepada orang yang bersikap munafik, tapi juga berjanji neraka jahanam bagi mereka yang menyokong atau bersekongkol dengannya. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Baqarah, muka surat 25 ayat 167 yang bermaksud, dan bagi orang-orang yang mengikutinya berkata, sekiranya diberi kesempatan, yakni kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Rakyat khususnya pengundi-pengundi pada pilihan raya umum yang lepas masih ingat janji beliau bahawa beliau tidak akan kembali lagi bersama UMNO kerana UMNO adalah parti perompak dan PAS pula kononnya parti yang memperjuangkan Islam tapi menyokong perompak. Islam jenis apa ini? Soal beliau. No way! Itulah janji dan teriakan Muhyiddin yang disambut dengan tepukan gemuruh oleh mereka yang membanjiri ceramah beliau. Tak sampai 2 tahun sahaja, dek gilakan kuasa, segala cakap, janji dan amanah yang diberi rakyat telah disia-siakan. Terserahlah kepada pembaca membuat perhitungan sama ada Muhyiddin menepati ciri-ciri seperti orang munafik yang telah disabdakan Rasulullah SAW atau sebaliknya. COVID-19 yang melanda negara kita berpunca dari pilihan raya negeri Sabah. Perkara ini telah diakui oleh beliau sendiri. Pilihan raya negeri terpaksa diadakan ekoran mainan politik kotor Muhyiddin yang mahu menggantikan Syafi'i Abdal dengan Musa Aman. Umum semua tahu, Muhyiddin telah menghantar Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, merangkap Setiausaha Agong Bersatu dan Nardin Awang, setiausaha politiknya sendiri untuk mendesak TYT mengikut telunjuk mereka. Namun, ditolak dan atas cadangan Syafi'i, Dewan Negeri pun dibubarkan. Pemimpin-pemimpin UMNO yang dipimpin oleh Zahid Hamidi adalah merupakan pondan tua yang sanggup dipermainkan oleh Muhyiddin. Bersatu yang hanya punyai 6 kerusi boleh memperdaya UMNO yang punyai 39 kerusi sehingga sanggup bersetuju Muhyiddin diketengahkan walaupun asalnya Bersatu Muhyiddin hanya diwakili 6 ahli parlimen sebelum pengkhianat UMNO dan PKR melompat ke kolam Bersatu seperti katak.
Yang terbaru apabila UMNO sanggup mengalah memberi jawatan Ketua Menteri Sabah kepada Bersatu sedangkan UMNO mendapat sokongan lebih daripada Bersatu. Sepatutnya dengan jumlah menteri dan timbalan yang terbesar di dunia dan hampir kesemua ahli-ahli parlimen telah digula-gulakan dengan jawatan GLC, namun sokongan terhadap beliau di parlimen terus berkurangan dan bukan bertambah. Nyawa beliau sentiasa dihantui oleh ketidakstabilan sebagai seorang pemimpin. Anda sudah gagal, atau dalam bahasa Inggerisnya, you are a failure. Bagi memudahkan tugas Duli Yang di-Pertuan Agong dan bagi membuktikan anda bukan jenis makhluk yang hanya mementingkan diri dari rakyat dan jika masih bermaruah, maka disarankan adalah lebih baik meletakkan jawatan sebelum dicampak keluar. You are fighting a losing battle. Semoga tulisan saya ini dapat dibaca oleh semua termasuk Muhyiddin dan kuncu-kuncunya. Wassalam, terima kasih.